Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tentang konsep dan peranan wahyu serta konsep insan. Seterusnya adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama Siti Hajar Najwa binti Azman dan yang kedua ialah Siti Hajar binti Muhammad Isa. Ketiga ialah Amirah Fatin Syamila binti Nazri dan saya Nur Fakihah Nabiha binti Jumain. Yang terakhir ialah Muhammad Izzahan Syami bin Muhammad Safani. Tugasan diberikan berkenaan elemen-elemen dalam peradaban Islam yang mempunyai 9 elemen teras dan kumpulan kami memilih tajuk konsep dan peranan wahyu serta konsep insight. Objektif pemilihan tajuk kami adalah untuk menyedarkan umat manusia tentang asal-usul kejadian manusia. Yang kedua, menerangkan proses penerimaan wahyu serta yang ketiga, meningkatkan tahap hubungan sesama makhluk. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-51 yang menerangkan tentang 3 kaedah penurunan wahyu. Yang pertama, wahyu yang disampaikan di belakang tabir seperti bunyi gemericin. Wahyu yang diterima melalui malaikat serta perantaraan wahyu seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya dalam mimpi. Konsep insan menerangkan tentang kejadian manusia melalui 6 proses iaitu penyantuman air mani, gumpalan darah menjadi seketul daging, kemudian kejadian tulang dan otot, pembentukan tulang yang sempurna serta peniupan roh. Dalam kertas kerja kami terkandung input-input penting yang akan dikongsikan berkaitan konsep dan peranan wahyu serta konsep insight. Saya akan membentangkan isi 1. Saya akan menceritakan tentang definisi dan konsep wahyu serta konsep insan. Wahyu merupakan kata-kata ataupun perintah Allah yang diturunkan kepada para rasul. Nabi Muhammad SAW merupakan salah seorang Nabi yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diterimanya adalah surah Al-Alaq. Peranan wahyu adalah untuk memimpin manusia ke jalan yang lurus, kerana tanpa wahyu, manusia akan sesat kerana tiada yang memimpinnya. Yang kedua, panduan kepada manusia untuk melakukan amal ibadat, supaya manusia tahu cara untuk melakukan amal ibadat dengan betul dan tidak songsang. Yang ketiga, wahyu diturunkan kepada manusia dan juga haiwan. Yang keempat, wahyu yang diturunkan antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Wajib mempelajari dua-dua ilmu kerana merangkumi ilmu di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, wahyu yang diturunkan adalah menyentuh juga hal-hal alam gaib seperti hari kiamat, alam roh. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang insan. Insan merupakan hamba dan khalifah yang dicipta oleh Allah. Insan tercipta daripada saripati tanah seperti Nabi Adam yang dicipta daripada tanah dan isterinya Hawa dicipta daripada tulang rusuknya. Melalui mereka berdua terjadilah proses persenyawaan yang menjadikan umat manusia sehingga kini. Seterusnya, tanggungjawab insan dengan Allah adalah insan perlulah melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesama insan adalah kita sentiasa kena hormat menghormati dan tidak boleh bergaduh sesama insan. Dan insan dengan alam adalah insan perlulah menjaga keharmonian alam dan tidak merosakkannya seperti pembakaran terbuka. Percaya kepada kematian adalah kita harus percaya kepada kematian kerana tiada manusia yang akan kekal abadi di dunia ini. Dan yang terakhir, konsep insan ada beberapa pandangan seperti Barat, Hindu dan Confucianism. Masalah kajian yang pernah berlaku dalam tajuk konsep insan. Yang pertama, adanya sifat riak di dalam diri. Sifat riak antara penyakit rohani yang sangat berbahaya, yang mana hidup dan jiwanya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan semata-mata. Yang kedua, sifat kecintaan kepada harta dan pangkat. Sifat ini menyebabkan manusia lalai dan leka terhadap dunia semata-mata dan akan melupakan akhirat. Allah akan memberi kesenangan dan kemewahan kepada seseorang individu itu tanpa keredaannya atau lebih dikenali sebagai istidraj. Masalah kajian yang pernah berlaku dalam tajuk peranan wahyu. Yang pertama, berlakunya pertukaran jantina dalam sesetengah masyarakat. Hal ini terjadi kerana kurang didikan agama dalam diri mereka dan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Kesannya, orang bukan Islam akan menganggap bahawa agama mereka adalah sama seperti Islam. Yang kedua, hukum hakam yang tidak dititik beratkan oleh Melayu Islam. Sebagai contoh,
bersentuhan antara lelaki dan wanita tanpa ikatan yang sah. Kita dapat lihat pada masa kini, lelaki dan wanita tanpa ikatan yang sah saling berpegangan tangan, malahan ada yang siap berpelukan. Selain itu, lelaki dan wanita kebanyakannya tidak menutup aurat. Lelaki lebih gemar untuk memakai seluar pendek dan wanita lebih gemar untuk tidak memakai tudung atau menyingkatkan tudungnya di atas paras dada. Yang terakhir adalah berlakunya pertambahan bilangan ajaran sesat di dalam negara. Ajaran sesat merupakan ancaman utama di dalam negara yang akan memporak-perandakan Islam. Hal ini terjadi kerana lemahnya iman di dalam diri. Sebagai contoh, Ayah Pin yang mana dia adalah ketua bagi kerajaan langit dan dia telah meninggal dunia pada tahun 2016. Dalam penjelasan saya yang pertama iaitu masalah berkaitan dengan konsep dan peranan wahyu, iaitu masalah lingkaran jantina. Baiklah, kaedah penyelesaiannya adalah bertaubat nasuha supaya kita menginsafi diri. Selain itu, kita perlulah kembali kepada fitrah asal kejadian manusia, iaitu kalau kita lelaki, kalau kita perempuan. Bagi jalan penyelesaian masalah yang kedua adalah masalah berkaitan dengan hukum hakam yang tidak dititik beratkan dalam kalangan remaja. Pertama adalah kita perlu mempelajari lebih banyak ilmu agama dengan alim ulama daripada sumber yang sahih. Yang kedua adalah mendekati orang-orang yang lebih berpengetahuan berkenaan dengan hukum hakam di dalam agama supaya kita tidak tersesat dalam menghukum sesuatu perkara yang dilakukan oleh seseorang. Tiga adalah ibu bapa perlu mendidik anak-anak dan mengajar anak-anak berkaitan dengan hukum hakam yang diajar di dalam agama Islam. Seterusnya saya ingin membincangkan tentang solusi berkenaan dengan masalah konsep wahyu, iaitu sifat riak dan sifat bahir. Penyelesaian masalah yang pertama adalah sentiasa mengingati orang yang lebih susah supaya kita sentiasa merendah diri. Selain itu, kita harus berwaspada dan juga sentiasa ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara. Kita juga perlu sentiasa bersyukur dengan pemberian. Sekali berkenaan dengan masalah orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Pertama adalah pihak berkuasa perlu memasang iklan pada setiap penjuru jalan supaya mereka lebih meminati untuk membayar zakat. Yang kedua adalah Jabatan Agama Islam perlu bekerjasama dengan pihak polis peronda supaya mereka melakukan rondaan terhadap jalan-jalan orang yang membuka puasa secara senyap-senyap di kawasan tersebut demi mengurangkan kadar orang yang tidak berpuasa semasa bulan Ramadan. Saya akan menerangkan tentang hikmah. Hikmah solusi masalah dalam konsep insight dari perspektif Islam. Ada dua isu tentang konsep insight. Yang pertama adalah berkaitan isu sifat riak yang ada dalam diri masyarakat Malaysia. Berbagai hikmah yang kita boleh lihat di sini sekiranya kita mengharungi masalah sifat yang ada dalam sesetengah masyarakat dalam perspektif Islam. Antaranya ialah hidup masyarakat dalam keadaan yang harmoni dan diberkati oleh Allah. Selain itu, hikmah yang kedua, jangan ambil peduli dengan kata-kata orang lain. Janji niat kita ikhlas kerana Allah dan insya-Allah dengan perbuatan baik kita, Allah akan melindungi niat hati kita dan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Seterusnya adalah isu tentang berkaitan konsep insan yang berkaitan dengan orang Melayu, masyarakat Melayu, Islam tetapi tidak membayar zakat. Seterusnya, pelbagai hikmah solusi yang dapat sekiranya umat Islam membayar zakat. Antaranya, pembayar zakat mendapat pahala besar yang melipat ganda. Selain itu, hikmah berzakat ialah dapat memudahkan kehidupan para fakir miskin agar mereka dapat meneruskan kehidupan seharian mereka dan supaya mereka tidak terjejas.
Okey, seterusnya adalah hikmah solusi masalah dalam konsep wahyu dari perspektif Islam. Ada dua juga isu. Isu pertama adalah tentang pertukaran jantina. Pertukaran jantina ini amatlah ditegah oleh Islam. So, hikmah sekiranya kita menghindari pertukaran jantina ini adalah kita dapat kerahmatan daripada Allah sekiranya kita menjauhi perkara yang dilaknat oleh Allah kerana Allah tidak suka. Dan kedua adalah bersyukur dengan ciptaan yang telah Allah beri dan jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak tergolong ke dalam golongan yang salah. Pembelajaran yang dapat disimpulkan dalam makalah ini ialah kewajipan asasi yang mesti ditunaikan, mengajar manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, penghayatan kejadian manusia serta sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah. Dapat disimpulkan juga tentang punca masalah yang berlaku dalam konsep dan peranan wahyu, iaitu tidak mengamalkan ajaran wahyu dalam kehidupan serta memilih untuk mengikut jalan yang terkeluar dari landasan agama. Isu-isu dalam konsep insan pula berlaku kerana umat Islam tidak memandang serius tentang pentingnya rukun Islam yang merupakan asas umat Islam menuju ke jalan yang benar sebagai hamba Allah. Yang kedua, tidak mengamalkan sifat mahmudah yang terdapat dalam kisah-kisah Nabi. Akhir sekali, masalah diselesaikan mengikut kaedah Islam yang memberi manfaat kepada manusia selain merupakan salah satu solusi yang memberangsangkan. Ianya dapat memperbetulkan akidah manusia serta menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia. Terima kasih kerana menonton video pembentangan daripada kami iaitu Kumpulan 5.